Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi kita dalam sesi belajar membaca Al-Quran langsung daripada Al-Quran, ataupun namanya langsung daripada ayat-ayat Quran itu sendiri. Dan hari ini kita akan membaca juzuk yang pertama, surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah, ayat daripada ayat 10 sampai ayat ke-13. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, saya mohon kepada semua sahabat, semua teman-teman yang telah subscribe, sila teruskan ikuti program ini. Dan juga yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang baru view, tolong subscribe. Dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain, dengan tujuan kawan-kawan yang lain dapat sama belajar dengan kita, ataupun menyemak bacaan masing-masing daripada pembelajaran ini. Dan dengan itu kita sama-sama semua yang terlibat, yang belajar, yang share, yang mengajar, iaitu bersama-sama saya, insya-Allah memperoleh rahmat serta keberkatan daripada Allah SWT dengan sebab kita belajar. Dan kita teruskan dengan pembelajaran kita. Ayat yang ke-10 bermula dengan iaitu kalimah fi di sini, iaitu baris bawah fi dan bertemu dengan ya. Di sini kita baca dengan mak asli panjang, bunyinya dua harakat fi. Dan kemudian kalimah kedua iaitu bermula dengan huruf qaf baris depan ku, dan lam baris depan lu bertemu dengan waw huruf mat, baca mak asli yang qulu. Kemudian ba baris bawah bi, dan ha di sini baris bawah juga hi, dan dia sukun dengan mim him iaitu him bunyinya, tetapi huruf mim ini sukun bertemu dengan huruf mim, maka kita dah belajar hukum mim mati. Kita kena baca dia dengan idgham mislain saghir dengan gunnah dua harakah, iaitu bihim. Idgham maksudnya masukkan huruf ini terus kepada mim yang kedua, ya, dan dengan dengung, iaitu kita buat bihim, iaitu mulut nampak tertutup, tetapi dia ada terbuka seluas sehelai selembar kertas. Baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah maradun, iaitu mim baris atas ma, ra baris atas ra, ra baris atas nanti baca dengan tebal. Jadi maro, 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 dan maro. Kemudian dat baris dua hadapan, iaitu tanwin baris depan. Kita perhatikan di sini, iaitu apakah huruf selepas tanwin itu, yang huruf fa, iaitu huruf ifa, maka kita kena baca dengan ifa hakiki, iaitu maradun fa, fa baris atas fa. Kemudian kalimah yang berikutnya ialah fazadahum. Baik, fa baris atas fa, za baris di atas bertemu dengan alif, baca dengan maksli panjangnya dua harga. Faza dan za ini adalah zai, iaitu bersafir bunyinya, safir bunyinya, hamas dan safir. Faza pada safir kuat bunyinya, desiran. Benda baris sudah, fa baris depan hu, dan mim baris depan mu bertemu dengan nama Allah, maka kita kena baca dia dengan lam ini dengan tebal, iaitu fazadahumullah. Allah tu dua harakat. Kemudian ha baris depan, ini nama Allah, kalimah Allah. Ingat, sebelumnya baris depan atau baris atas kena baca dengan tebal. Kalau baris bawah sebelumnya baca dengan nipis. Itu kita hukum dia, kena belajar. Dan dia juga di sini ada alif lam syamsiah, dan itu sebab kita kena idghamkan min itu dengan huruf lam di sini. Idgham syamsi hukumnya. Jadi itu sebab bunyinya dahumullahu. Kemudian kita jumpa kalimah mim baris di atas ma, kemudian ra baris di atas ra, maro. Kemudian dad di sini bertemu dengan alif huruf mat, dan baris di atas dua, baris dua di atas. Maka apabila kita wakaf di sini, kita boleh wakaf, tetapi lebih baik sambung. Tapi kalau nafas kita dah habis, kita wakaf kat sini. Bila kita wakaf, kita gunakan hukum ma'iwat, iaitu baca marada. Tetapi apabila kita menyambung huruf dot baris dua di atas ini, kita kena baca dengan idgham ma'al gunnah, iaitu diidghamkan dengan huruf waw. Maradun wa. Dapat
dia bunyi maradawa. Kalimah berikutnya walahum, iaitu wa baris di atas wa, lam baris di atas la, ha baris depan hu tapi dimatikan dengan mim di sini, iaitu dibaca dengan izah syafawi walahum. 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 Kemudian ain baris di atas a, zal baris di atas bertemu dengan huruf mat, baca dengan mat asli, the iaitu makhraj belakang hujung lidah. The kemudian ba tanwin baris di atas tanwin, baris tanwin iaitu baris hadapan, iaitu dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah di sana. Kerana itu dia kena baca dengan hukum izhar khalqi. Bunyinya bun. Bun. Macam ba waw nun. Nun mana marasnya nun. Bila tanwin marasnya nun. Iaitu bun. Kemudian kita jumpa dengan kalimah berikutnya hamzah, bermula dengan hamzah. Itu sebab di sana itu kena baca dengan izhar khalqi. Iaitu hamzah di sini baris di atas a, kemudian lam baris bawah bertemu dengan ya di sini, iaitu sebelum ya baris bawah macam kita baca dengan mat asli 2 harakat. Ali. Mim tanwin depan, baris depan tanwin ini. Tapi kenapa dia tulis mim? Kerana dia bertemu dengan huruf ba. Itu menunjukkan kita kena baca dia dengan ikrab. Kalau ada selepas tanwin ini dia tak tulis tanwin patut dia tulis tanwin. Kalau dia nak tulis tanwin, dia buat baris depan 2 tu. Tumbuhkan ba, maknanya ikrab. Tapi dengan tanda mim ni lebih mudah kita. Kalau kita lupa tentang hukum, tetapi kita nampak mim, kita tahu dia kena baca dengan huruf mim. Itu coba perhatikan. Alimum bi. Alimum bi. Bertemu dengan ba di sini. Dan mim alif baris di atas, iaitu alif huruf mat. Ma baca dengan mat asli 2 harakat. Alimun bima. Kemudian kaf bertemu dengan alif juga baris di atas, jadi baca dengan mat asli 2 harakat. Ka dan nun bertemu dengan waw juga, iaitu huruf mat juga kerana sebelum waw baris depan. Nu ka nu 2 1 2 2 2. Kemudian kalimah yang terakhir yakzibun, iaitu ya dimatikan dengan kaf. Yak. Jangan baca tebal. Yak. Itu dah qalqalah. Yak angin saja. Iaitu yak zal baris bawah, zi dan bawah baris depan bertemu dengan waw sini. Bu bunyinya, tapi dia bukan mat asli kerana kita kena tukar dia. Sebab kita wakaf kat sini ada selepas huruf mat ini ada huruf nun yang baris di atas, kita sukunkan nun itu, maka kita namakan dia hukum itu mad arid lisukun. Apa yang disukunkan dia huruf nun itu. Jadi bacanya berapa panjang? Iaitu 2, 4 atau 6 harakah. Saya ulang ini supaya semua boleh faham hukumnya. Dan ingat bila disebut hukum tu kita selalu menyebutnya, kita akan ingat hukum tersebut. Jadi bacanya panjang 2, 4 dan harakah. Bunyinya mana? Yakzibun. Baik. Kita baca seluruh ayat yang ke-10 ini, kita wakaf di sini. Saya tahu semua tak cukup panjang, kalau orang baru belajar ni tak cukup panjang. Saya yang mengajar pun kadang tak cukup panjang sebab saya nak slow. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sambung. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Itu cara membaca dengan pelan. Yang belajar nampak setiap-tiap bunyi itu. Yang penting setiap ada baris mesti berbunyi. Kemudian kalau dia bertemu tu sama ada dia ada diidghamkan ataupun diikhfakan ataupun dia bertemu dia jadi izhar, macam di sini jadi izhar. Baik, kita baca dengan laju sedikit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kita pergi kepada ayat yang ke-11 bermula dengan kalimah wa idza. Baik.
Perhatikan baris apabila di atas bunyi wa wa. Kalau baris depan mengoncong. Kalau baris bawah, nampak baris bawah wi, iaitu kita punya rahang ini di bawah ini yang bertindak menjadikan dia jadi rendah, ya. Wa yang ingat tu. Rongga mulut iaitu huruf rongga alif, waw dan ya. Baris atas alif baris bawah ya. Baris di depan waw. Itu kena ingat tu, dia punya macam kita belajar Walker, belajar Rumi, ya. Okay. Wa, kemudian kemudian zal pada zatan bertemu dengan alif di sini, iaitu huruf mat, baca dua harakah, iaitu mat asli. Wa iza, dan ingat maharaj. Kemudian qaf pada bawah isti'la, huruf qaf dengan huruf isti'la. Kemudian bertemu dengan ya di sini huruf mat, baca dua harakah lam baris atas la, khila. Kemudian bertemu dengan kalimah lahum, lam baris atas la, naha baris depan hu, tapi dia mati dengan mim, hum, hum, jadi tak bunyi hu. Hum mesti tutup kita, mulut kita tertutup, dibaca dengan izah syafawi. Sebab ini ada mahraj mim mati dia. Lahum, la pada lam batas langit, kemudian turun pada bibir. Baik, di sini la, itu lam bertemu dengan alif, baca dengan mat asli dua harakah, lahum la. Kemudian kita baca dengan hamas, fa ini hamas, sim pun hamas, baris depan tuf, iaitu huruf fa huruf gigi kacip pergi kepada bibir bawah, iaitu tuf, bibir perut bibir bawah. Iaitu tuf si. Kemudian dal baris depan du dengan bertemu dengan waw, baca dengan mat asli dua harakah. Tuf si du. Kemudian kita jumpa dengan kalimah fi di sana. Fi di sini bertemu dengan alif lam kamariah. Maka apakah huruf kamariah itu? Huruf hamzah, iaitu kita kena iaitu izharkan, matikan huruf fa dengan huruf lam, bunyinya fil, mahraj lam, fil. Kemudian hamzah pada di atas bertumpang pada alif ini, kemudian dimati dengan ra, baca ra tebal kerana sebelum ra ni baris di atas. Jadi fil di dot baris bawah di. Ingat huruf makhraj raj, huruf makhraj dot iaitu tepi lidah kita dibawa ke geraham atas, bunyinya di. Kemudian kita bertemu dengan kalimah qalu, qa bertemu dengan alif di sini, iaitu dibaca dengan mat asli dua harakah qa kerana baris atas. Kemudian lam baris depan lu bertemu dengan waw di sini, ada pula tanda gelombang, itu menunjukkan kena baca panjang. Dan kalau kita tak ingat, tak ada tanda tu pun kita kena ingat mat, huruf mat waw ini bertemu dengan hamzah, itulah hukumnya. Jadi mat jaiz munfasil sebab dia bertemu dengan hamzah mat ini dalam dua kalimah. Kalau dekat sini satu kalimah, di sini dua kalimah, ini kalimah lain, ini kalimah lain. Itu sebab dipanggil mat jaiz munfasil. Bacanya 4 atau 5 harakah. Qalu. Dan kita jumpa kalimah innama, hamzah bertemu dengan nun di sini yang bertasrik, maka baca dengan wajibul gunnah, dengan gunnah, iaitu in, dua harakah lamanya. Tapi kita baru belajar panjang sikit, tak apa, asalkan dengar bunyi gunnah ni. In, nun barzatan na, mim barzatan bertemu dengan alif, baca dengan mat asli innama. Dan nun barzatan semati dengan hamas, nah, dan nun barzatan nu, nahnu, innama nahnu. Kemudian kalimah yang terakhir dalam ayat yang ke-11 ini ialah muslihun. Baik, mim baris depan dimatikan dengan huruf sad dan istilah ini. Huruf sad terangkat, kita punya pangkal lidah menyebut sad, kerana sa sin tak terangkat, terbuka je pangkal lidah, lidah kita terbuka je. Kemudian hamas dan safir, huruf sad ini. Mus li, lam baris bawah li, kemudian ha baris depan hu bertemu dengan huruf mat di sini. Tetapi selepas huruf mat ada huruf nun berbaris di atas, dan kita nak wakaf di sini dengan mat arid li sukun, iaitu panjangnya 2, 4 atau 6 harakah. Jadi kita baca dengan 4 harakah.
muslihun. Empat. Kita baca daripada mula. Kalau tak sampai tak boleh panjang, berhenti dekat sini. Saya akan buat cara yang pertama, baca. Wajah yang pertama saya baca, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Berhenti, dua harakat kena berhenti. Jangan panjang pula. Qalu, berhenti. Lepas tu sambung, qalu innama nahnu muslihun. Itu wajah yang pertama. Kalau wajah yang kedua, kalau ada nafas panjang, kita baca terus sampai habis. Baik, saya cuba sampai habis. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu kalau panjang. Tapi saya nasihatkan berhenti di sini. Berhenti di sini, kemudian ulang balik huruf qalu ni, kalimah qalu. Kita berhenti di sini, saya tandakan sini dengan merah arrow tu, berhenti tu. Lepas tu kita sambung daripada sini pula, balik semula. Ingat, jadi itulah cara bacanya, iaitu wa iza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu. Dua harakat saja. Tapi bila kita sambung balik daripada qalu baru kita panjang balik semula. Innama nahnu muslihun. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-12, iaitu bermula dengan ala. Baik, hamzah baris atas apa bunyi? Tapi datangnya daripada mana? Daripada pangkal halkum. Dalam alif di sini la, tetapi ada tanda gelombang menunjukkan dia bertemu dengan hamzah. Berarti jadi kita kena hukum apa ni? Hukum dia mak jaiz ke mak wajib? Iaitu mak jaiz. Sebab dia berada di dalam, bertemu dalam dua kalimah, di mana hamzah berada kalimah yang kedua. Ingat tu hukum dia. Baca ala 4 atau 5. Lebih sikit 4 jadi 5 lah. Kemudian berjumpa dengan kalimah innahum. Baik. In di sini bertemu hamzah, bertemu hamzah baris bawah bertemu dengan nun bertasydid. Baca dengan gunnah dua harakat. Perhatikan, gunnah dua harakat, iaitu inna, na satu harakat, kemudian ha baris depan bertemu dengan mim yang sukun, bunyi hum, baca dengan izzah syafawi. Innahum, tutup bibir terus, baru kita berjumpa dengan kalimah humu. Baik. Jadi ha baris depan hu, mim baris depan mu, tetapi mim ini bertemu dengan alif lam kamariyah. Maka kita izzah kamarikan dia dengan huruf lam, iaitu humul. Humul, kemudian mim baris depan mu dimati dengan fa, muf dengan hamas, muf, kemudian sin pun hamas juga, si, muf, si, dal baris depan bertemu dengan waw sini, du, baca dua harakat, mufsidu, nun baris atas na, mufsiduna, kemudian waw baris atas wa, lam baris atas la. Tapi ada mat, huruf mat di sini, mat alif kecil ni dalam selepas huruf lam, baca dengan mat asli wala, dua harakat, kaf baris bawah ki, nun sini bertemu dengan nun sukun pula bertemu dengan lam. Jadi kita kena idghamkan nun sukun dengan lam, iaitu apabila kita belajar hukum nun sukun dan tanwin. Jadi maknanya bila gunnah tanpa dengung, wala kil terus, wala daripada kaf terus lam sana, nun dah tak berbunyi dah. Itu maksudnya idgham bila gunnah. Kil jangan dipanjang-panjang banyak. Kil macam kita illallah, il tu tak ada panjang pun, dipanjang pula illallah. Itu salah. Bila kita azan, kita berlagu-lagu dengan il tu panjang-panjang. Illallah lebih panjang daripada biar sepatutnya. Jadi bacanya walakilla, la di sini bertemu dengan alif, baca mat asli dua harakat, kemudian ia baris di atas bertemu dengan sa yang mati, yash, yash, hamas bunyinya, yash, kemudian ain baris depan u, ruah baris depan bertemu dengan waw, kemudian kita wakaf di sini, kemudian huruf yang selepas huruf mat waw ini ada pula huruf nun baris di atas, kita sukunkan sebab kita wakaf di situ, bunyinya yash uru.
dengan kita nak wasal dengan ayat yang berikutnya, baru kita gunakan yashkuruna, baru sambung dengan kalimah yang berikut. Tapi tak payah kita berhenti di sini sebab dia panjang ayatnya. Kalau kita nak panjang-panjang nak nyambung lagi, lainkan orang yang hafiz dia panjang nafas, dia dah berlatih. Jadi kita pergi kepada iaitu papan yang berikutnya, bermula dengan ayat yang ke-13. Itu ayat yang ke-13, perhatikan, bermula dengan wa iza. Sana ada terpadam tu. Saya tulis pada semua ni. Wa iza. Ini hamzah. Baik. Bermula dengan wa baris atas wa, kemudian hamzah baris bawah wa satu-satu, za baris atas bertemu dengan huruf mat, baca dua halakah. Wa iza, kemudian bertemu dengan kalimah qila, qaf baris bawah, qi dengan istilah bunyi ini terangkat lidah kita, qi pangkal lidah, bertemu dengan ya, baca dengan mat asli dua halakah. Qi, lam baris atas la, qila. Wa iza qila, kemudian bertemu dengan kalimah lahum. Ni kita dah dengar tadi, sebelum ni pun ada lahum. Jadi lam baris atas, ha baris depan mati dengan mim, baca dengan iza syafawi, lahum. Kemudian bertemu dengan iaitu kalimah aminu, hamzah baris atas a bertemu dengan alif huruf mat, baca dua halakah. Iaitu hukumnya mat badal, bukan mat asli, mat badal. Sebab hamzah mendahului huruf mat, sama ada huruf waw atau huruf ya, hamzah depan dia hukum mat badal, baca sama macam mat asli juga, dua harakah. Bunyinya kemudian mim baris bawah mi, nun baris depan nu, bertemu dengan waw sini, baca dengan mat asli juga aminu. Kemudian kita bertemu dengan kalimah kama, kaf baris atas ka, mim baris atas ma, bertemu dengan alif tetapi ada tanda gelombang, rupanya dia berjumpa dengan hamzah di kalimah yang kedua, maka hukumnya mad jaiz munfasil, baca 4 atau 5 harakat. Kama 4. Baik. Hamzah pula bertemu dengan hamzah baris atas amanah, ni kalimah amanah, hamzah baris atas bertemu dengan alif, iaitu guna juga mad badal sama dengan sini. Jadi bacanya 2 harakat, mim baris atas ma, kemudian nun baris di atas na, tetapi nun ini bertemu dengan alif lam syamsiah, maka kita idgham syamsikan dia, namanya idgham syamsi, idghamkan nun kepada huruf nun, dan nun pula bertasydid, maka kita wajib gunakan juga tasydid huruf nun ini. Jadi macam mana bacanya? Amananna. Tadi kita dah idghamkan nun dengan nun, kemudian nun itu digunakan, kemudian nun bertemu dengan alif, baca dengan mat asli na, dan sin baris depan su. Jadi bunyinya amanan nasu, kemudian bertemu dengan kalimah qalu, qaf baris atas qa, bertemu dengan alif, baca mat asli 2 harakat qa. Yang ingat tu dia terangkat pangkal lidah, huruf istilah ini, qaf ini, kemudian lam baris depan lu, bertemu dengan waw tapi ada tanda gelombang menunjukkan dia bertemu dengan hamzah juga, baca dengan mad jaiz munfasil, iaitu 4 atau 5 harakah. Apakah kalimah yang dia jumpa? Iaitu hamzah bermula dengan anuk minu ni. Kalimah anuk minu bermula dengan hamzah. Itu sebab dia kena baca panjang 4 atau 5 harakah dengan hukum mad jaiz, iaitu qalu anuk minu. Hamzah pada atas a, nun baris depan nu, matikan dengan hamzah nu, mati dekat pangkal halkum nu, dan mim baris bawah mi, nun baris depan nu minu, anu minu. Kemudian berjumpa dengan kalimah kama, kaf baris atas ka, mim baris di atas ma, bertemu dengan alif, baca dengan mat asli, iaitu kerana alif huruf mat sebelumnya baris di atas kama. Kemudian kita jumpa pula iaitu kalimah mana. Tadi kita dah jumpa sini aminu, sini amana, iaitu kita baca 2 harakah mad badal. Hamzah bertemu mendahului huruf alif, huruf mat, baca 2 harakah mim baris atas ma 1 harakah, nun baris atas na, tetapi dia bertemu dengan alif lam syamsiah. Apakah huruf syamsiah itu? Iaitu huruf sin. Huruf
sin. Nampak Hamas bunyi sin itu. Baik. Bagaimana kita nak membacanya? Kenalah kita idghamkan, iaitu huruf nun kepada huruf sin. Bunyinya manas. Jadi alif lam ni tidak berbunyi. Ada pada tulisan, tidak ada baca dalam bacaan. Terus nun pergi kepada huruf sin, sin baris depan su, kemudian fa baris atas fa, amanas sufa, kemudian ha bertemu dengan alif di sini baca dengan panjang, ada gelombang sana. Kemudian ada hamzah baris depan. Rupanya dia dibaca dengan mad wajib muttasil sebab hamzah berada dalam satu kalimah, iaitu alif bertemu hamzah dalam satu kalimah. Saya ulang, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Maka bacanya ialah 4 atau 5 harakah, iaitu ketika kita wasal. Tetapi kalau kita wakaf di sini, kita kena baca 6 harakah, iaitu kena baca 6 harakah sebab dia mad wajib. Kalau mad jaiz dia tak boleh jadi kat sini. Kita tak boleh berhenti kalau mad jaiz. Baik, dia tak boleh jadi panjang. Jadi dengan kalau kita nak berhenti boleh dengan ismam, diharuskan ismam pasal hamzah baris depan. Hamzah baris depan. Kita wakaf sini. Perhatikan saya baca daripada pendek saja. Amanas sufaha. Itu baca biasa. Kemudian kalau saya nak ismam, amanas sufaha, iaitu moncongkan bibir kita jadi ismam. Kalau susah nak ismam, baca biasa saja, dimati dengan mahras hamzah di pangkal halqum. Baik, kita sambung. Kita boleh wakaf di sini. Boleh wakaf di sini dan kita sambung. Kemudian kalimah berikutnya ialah ala. Di sana ada gelombang juga. Ini dia hukum mad jaiz, berbeza dengan sini, iaitu tadi mana ni? Sini. Sini mad wajib, sini mad jaiz pula. Kerana dia berjumpa dengan hamzah, alif ni berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Saya ulang, jadi supaya saya sebut selalu supaya boleh ingat semua. Jadi ala 4 atau 5 harakah. Kemudian di sini hamzah baris bawah bertemu dengan nun bertasydid, baca dengan gunnah 2 harakah. Inna baris atas na, inna, menha baris depan hum, mati dengan mim, baca dengan izzah syafali. Innahum, ala innahum. Baik, kita pergi berjumpa dengan kalimah humu. Jadi hu baris depan hu dan mim baris depan mu, tetapi mu bertemu dengan alif lam syamsiah. Jadi apa huruf syamsiahnya? Huruf sin juga. Iaitu kita kena idghamkan mim kepada huruf sin. Humus. Humus, dan beranginkan dia, hamaskan dia. Kerana dia memang huruf berangin, sin. Baik. Humus. Baik, baris depan su, kemudian fa baris di atas fa, nah ha baris di atas bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan hamzah, jadi baca juga mad wajib macam di sini juga. Yang ini kita baca dia 4 atau 5 harakah. Ini kita nak sambung sana, tak boleh kita, kalau kita nak wakaf boleh, tapi kita elok teruskan sebab dah tinggal pendek saja. Iaitu humus sufaha sufaha wala, uwa. Daripada hamzah ni baris depan wa. Kemudian kalimah wala ni teruskan, wa baris atas wa tadi, uwa, lam baris atas la, ada mad, huruf mad kecil ni panjang dia 2 harakah, wala. Kemudian ka baris bawah ki, dia bertemu dengan sukun di sini, nun sukun bertemu dengan la, lam. Jadi kalau nun sukun bertemu dengan lam apa? Sama ada lam atau ra, kena baca idgham bila gunnah, tak ada dengung. Terus masukkan killa, wala killa, la di sini bertemu dengan alif, jadi baca dengan mad asli, panjangnya 2 harakah. La wala killa, ya baris atas mati dengan ain ya, kemudian lam baris atas la, ya'la, kemudian mim baris depan mu, bertemu dengan waw di sini. Selepas huruf mad waw ni pula ada huruf nun baris di atas, maka kita sukunkan di sini, kita kena baca dengan hukum mad arid li sukun. Jadi bunyinya ya'lamun, di mana lidah kita ternaik ke langit-langit, marash nun. Baik. Kita baca daripada mula, iaitu panjang dekat mana kita nak berhenti. Kita berhenti dekat sini. Ataupun kita berhenti kat sini pun boleh. Kita berhenti kat sini. Tengok. Apabila berhenti di sini nanti, perhatikan. Apabila kita berhenti,
kita tidak boleh baca 4 atau 5 harakah sebab ini mad jaiz, dia akan jadi mad asli. Perhatikan saya baca. Perhatikan kita baca sama-sama. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Ini tadi idgham, nampak kemudian berhenti situ, qalu, 2 harakah saya berhenti. Baru kita sambung. Mulakan balik semula. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kita berhenti sana dengan 6 harakah sebab dia mad wajib. Boleh ismam? Boleh tidak ismam. Harus ada ismam di sini sebab hamzah pada depan. Baru kita sambung. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. 2, 4 atau 6 harakah. Dapat? Ini ayat yang panjang, jadi baca pendek-pendek tak apa. Kalau nak baca daripada sini, saya tunjuk cara orang belajar. Wa iza qila lahum aminu kama. Baru sambung balik semula kama. Kama amanan nasu qalu. Sambung balik daripada qalu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Baik. Sini tidak boleh pendek. Sini pasal mad jaiz. Kita berhenti tadi. Sini mana ni? Sini pun kita berhenti tadi pasal mad jaiz. Kita buat 2 harakah. Dia mad jaiz bila kita wakaf dia jadi 2 harakah, jadi mad asli dia. Sebab dia tak boleh jadi mad wajib sebab hamzah berada di kalimah yang lain. Dapat bacaan. Baik, kita sambung daripada surah Ala. Ala innahum humus sufaha. Sampai situ. Kemudian kita terus sambung aja. Walakin la ya'lamun. Okey. Jadi itu bacanya dan kita baca dengan lancar. Cuma perhatikan, dengar saja. Saya bacakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.